KPM. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Surah Yusuf ayat yang kedua. Maksudnya, sesungguhnya kami turunkan kitab itu, yakni Al-Quran yang dibaca dengan bahasa Arab untuk kamu mengertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Pastinya anda bersama dengan saya, Luqman Hakim. Tapi sebelum tu, seperti biasa, di mana pun kita berada, tolong jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal. Dan yang ketiga, terus pakai cecair pembasmi kuman. Bukan apa, kerana saya difahamkan kes hari ini sebanyak 20,780 kes. Tinggi. Jadi terus duduk rumah dan jangan ke mana-mana jikalau tiada urusan penting. Baiklah, mesti anda tertanya-tanya kan, kenapa pula saya duduk taranum pada permulaan tadi? Kerana sesuai dengan mata pelajaran yang akan kita pelajar pada hari ini, iaitu bahasa Arab Al-Mu'asirah. Bersama dengan siapa? Jom kita lihat profil guru kita. Sembilan tahun pengalaman mengajar bukan satu tempoh yang singkat tetapi lama bagi kita seorang murid terhadap guru kita, iaitu Ustaz Amin Taufik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah wa ana bi khair, wa anta? Alhamdulillah ana bi khair ya Ustaz. Ustaz min ayil madrasah? Min Ma'had Hulu Langat Ad-Dini Al-Islami. Jawatan sebagai? Guru Lughah Arabiyah Mu'asirah. Okey, ataupun singkatannya apa Ustaz? Guru akademik. LAM Ustaz. LAM iaitu Lughah Arabiyah Mu'asirah. LAM. Okey, baik. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kita semua pada petang ini. Dan saya difahamkan Ustaz, kita hari ini tidak berdua. Kita ditemani dengan rakan-rakan yang lain. Sekarang jom kita berkenalan dengan mereka. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, Assalamualaikum. Okey, itu dia murid-murid kita di talian. Segak-segak belaka. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey. Okey, baik. Jadi mungkin boleh kenalkan nama anda dan dari sekolah mana. Bermula dengan adik Muhammad Afnan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afnan Afif bin Darmawi daripada Sekolah Menengah Islamiah Tawau. Okey, terima kasih kepada adik Afnan. Seterusnya adik Muhammad Amirul Hakim. Kenalkan nama dan dari sekolah mana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Hakim bin Syahimi. Saya dari Sekolah Menengah Islam Al-Masrih. Okey, baik. Terima kasih kepada adik Amirul Hakim. Seterusnya adik Luqmanul Hakim. Sama nama dengan saya. Kenalkan nama anda dan dari sekolah mana. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Luqmanul Hakim bin Abu Bakar. Saya dari Kolej Agama Sultan Abdul Halim, Kedah. Okey, baik. Terima kasih kepada adik Luqmanul Hakim. Memang sah. Orang yang nama Luqman Hakim ni handsome dan soleh orangnya. Baik. Seterusnya adik Nur Najiha. Kenalkan nama dan dari sekolah mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najiha binti Ahmad Najib. Saya daripada Sekolah Agama Menengah Hulu Langat. Okey, baik. Terima kasih. Seterusnya adik Muhammad Naufal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal bin Muhammad Sudirman daripada Sekolah Agama Menengah Hulu Langat.
Okey, baik. Dan yang terakhir kita ada adik Ifah Umairah. Sila kenalkan nama dan dari sekolah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifah Umairah binti Azmi. Saya dari Sekolah Menengah Agama Datuk Haji Tan Ahmad Negeri Sembilan. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid kita di talian. Baiklah Ustaz, kita dah kenal dah murid kita di talian. Sekarang kita nak kenali pula apakah yang menarik tentang mata pelajaran kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan pelajari tajuk maf'ulun bih dan juga naibul fa'il. Okey, baik. Sebelum kita nak mulakan kelas Ustaz, seperti biasa, bolehkah kita lakukan SOP dulu? Boleh. Saya jemput Ustaz ke sini untuk pakai cecair pembasmi kuman. Ustaz pula silakan. Bukan apa Ustaz, kadang-kadang kita pegang apa-apa Ustaz. Betul, Nampak betul. tu nak pegang, nampak ni nak pegang. Betul. Yang kedua, kekal penjarakan fizikal. Dan yang ketiga, pakai pelitup muka. Baiklah Ustaz, ramai tak sabar nak kelas dengan Ustaz, tetapi kita berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh, insya-Allah. Kembali selepas ini, pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Ustaz Amin Taufik bin Muhammad Irfa'in, guru Akademik Mata Pelajaran LAM dari Sekolah Menengah Hulu Langat Selangor, dan juga adik-adik kita di talian dari Sekolah Menengah Hulu Langat Selangor, Sekolah Menengah Islamiah Tawau Sabah, Sekolah Menengah Islam Al-Misriyah Bukit Mertajam Pulau Pinang, Sekolah Agama Sultan Abdul Halim Kedah, dan juga Sekolah Menengah Agama Datuk Haji Tan Ahmad Negeri Sembilan. Okey, baiklah. Tadi kita dah tanya dah pendapat Ustaz berkenaan dengan mata pelajaran kita pada hari ini. Sekarang, saya nak pilih 3 orang daripada 6 murid-murid kita di talian berkenaan mata pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama saya nak pilih Lokman lah. Sebab nama sama dengan saya. Okey Lokman, apa pandangan Lokman tentang mata pelajaran kita hari ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pandangan saya, bahasa Arab ini ialah bahasa yang terletak tinggi dalam sejarah peradaban Islam. Jadi bagi orang Islam sendiri, Allah SWT mengangkat darjat bahasa Arab berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain yang wujud di dunia ini. Antara kelebihan kita belajar bahasa Arab ini juga, ia akan membuka peluang pekerjaan kepada kita sendiri. Bahasa Arab sering digunakan untuk bagi membincangkan urusan rasmi antara dua negara. Kita juga boleh bekerja sebagai mutawif umrah, sebagai contoh. Dan juga bahasa Arab juga memudahkan peluang kita untuk semua belajar ke luar negara. Sebelum kita melakukan perjalanan ke luar negara, kita juga perlu untuk mengambil ujian bahasa Arab. Jadi itu antara kelebihan kita belajar bahasa Arab. Terima kasih. Mantap Hang, mantap. Baik, yang kedua saya suka tengok muka Afnan. Bila tengok muka Afnan, tenang je rasa. Okey Afnan, mungkin Afnan ada pandangan sendiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita sebut tentang bahasa Arab, mesti kita tahu bahawa bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran. Itu salah satu sebab kenapa saya belajar LAM. Sebab dalam LAM kita akan belajar bahasa Arab. Selain itu, dalam bahasa Arab juga kita dapat memahami agama Islam dengan lebih mendalam. Sebab dengan yang kita belajar bahasa Arab, memahami Al-Quran dengan lebih mendalam. Lepas itu kita dapat mengkaji kitab-kitab para ulama dalam pelbagai bidang. Tidak kira sama ada ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu sirah maupun bidang-bidang lain. Betul Afnan, saya sangat setuju apa yang Afnan katakan. Dengan bahasa Arab kita boleh belajar Al-Quran. Baiklah, saya nak pilih perempuan lah pula Ustaz. Saya nak pilih Izzah lah. Izzah, apa pandangan awak tentang mata pelajaran pada hari ini? Okey Ifah, maafkan saya. Silakan Ifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila kita memahami bahasa Arab ini, kita dapat memahami ayat suci Al-Quran dengan lebih ringkas dari kefahaman saya apabila kita belajar bahasa Arab lah. Itu saja. Apabila saya dapat melancong ke luar negara seperti negara Mesir ataupun Jordan, ataupun saya bertemu dengan orang Arab, saya dapat berinteraksi dengan bahasa Arab ini. Dan bukan itu saja, akhir sekali, bahasa Arab ini juga apabila kita mengenalinya, kita akan dapat
satu keredaan daripada Allah, kerana bahasa Arab ini merupakan bahasa Arab ini merupakan bahasa syurga. Ya, betul, bahasa Arab, bahasa syurga. Terima kasih kepada adik Iffa. Baiklah Ustaz, sebelum kita nak mulakan kelas, saya ada satu soalan berkenaan dengan topik kita, iaitu maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni masa saya belajar dulu, dia ada kaitan dengan mangsa. Jadi apakah mangsa itu sebenarnya Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih pada Hakim. Okey, macam mana soalan Hakim sendiri kan yang katakan maf'ulun bih itu adalah mangsa. Itu waktu belajar di sekolah dulu kan disebut-sebut sebagai mangsa. Jadi kita nak tengok pada hari ini macam mana konsep yang kita faham berkenaan dengan maf'ulun bih. Baik. Dan kita akan pergi pada dua tajuk, iaitu maf'ulun bih satu dan naibul fa'il. Okey Ustaz. Mereka dua ni ada selalunya keserasian lah. Okey, kita lihat apakah itu maf'ulun bih. Betul ke seperti yang dikatakan dia mangsa? Kan? Okey, maf'ulun bih al-ismu allazi waqa'a ba'dal fa'il fil jumlah, iaitu kata nama. Dia merupakan kata nama, satu kata nama yang terletak selepas fa'il dalam ayat, dalam pola ayat ya. Okey, dengan ini kita tahu bahawasanya pola ayat terdiri daripada fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Kalau fa'il selalunya disebut sebagai pelaku ataupun pembuat kata kerja. Maf'ulun bih adalah objek yang kena buat. Dengan kata lain memang betul lah disebut sebagai mangsa. Okey, seterusnya macam mana kita nak mengenali konsep maf'ulun bih ini? Konsep maf'ulun bih ini terletak seperti yang saya kata, polanya adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ini pola asas lah. Pola asas untuk kita mengenali maf'ulun bih. Ada pola kata kerja di depan, kemudian disusuli oleh kata nama yang melakukan pekerjaan tersebut, dan seterusnya maf'ulun bih. Contohnya, allamal muallimu at-tullaba. Okey. Jadi kita dapat ketahui bahawasanya allama adalah fi'il, al-muallimu adalah pelaku kepada perbuatan tersebut, mengajar. Allama telah mengajar, al-muallim guru, guru itu pelaku kepada membuat perbuatan mengajar, dan seterusnya siapa yang diajar? At-tullab, pelajar-pelajar yang diajar. Jadi itulah kita namakan dia sebagai al-maf'ulu bihi, sebagai objek yang kena buat, yang kena buat. Baik, sebagai contoh lain kita tengok akala Muhammad al-khubza. Akala adalah fi'il dan Muhammad adalah fa'il, dan al-khubza roti, iaitu Muhammad telah makan roti. Roti itu dimakan, jadi objek yang dimakan itu disebut sebagai maf'ulun bih. Okey, baik. Seterusnya kita tengok nau' al-maf'ul bih. Mungkin tertanya-tanya kot Hakim. Betul. Maf'ul bih ni iaitu objek yang menjadi mangsa ni, dia ada pembahagian dia. Pembahagian dia. Murid-murid di rumah pun boleh tengok ya, ada ya, seperti mana dipelajari di tingkatan 4, iaitu jenis-jenis maf'ul bih ada dua bahagian. Yang satunya dinamakan sebagai az-zuhur, isim zahir, dan satu lagi disebut sebagai al-idmar ataupun dhamir, kata ganti nama. Okey, baik. Kita lihat bagaimana maf'ulun bih itu dalam sudut isim zahir. Ya, baik. Sekiranya kita lihat maf'ulun bih dalam dari sudut kata nama zahir, isim zahir, polanya selalunya ya fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ini pola susunan dia lah dalam sesuatu ayat tu. Ada kata kerja, ada pelaku dan ada objek yang dilakukan. Contoh qada al-muhandisu as-sayyarata. Ini contoh yang kita tengok pada awal contoh tadi, ya. Qada telah memandu engineer kereta itu. Jadi kereta itu disebut sebagai maf'ulun bih kerana dia adalah objek yang dipandu. Dan yang merah ini adalah maf'ulun bih, ya. Contoh kedua, syaribat Fatimatu al-ma'a. Fatimah telah minum air. Jadi air itu adalah objek yang diminum.
Selain itu juga qara'a Aliyu al-Qur'ana. Al-Quran itu objek yang dibaca. Kata kerja di sini adalah baca, jadi Al-Quran adalah objek yang dibaca. Jadi yang merah, semua maf'ulun bih yang merah ini adalah isim zahir. Isim zahir adalah kata nama yang nampak, yang jelas. Kita kenal dia sudut kata nama, jadi dia jelas muncul di dalam ayat dengan sifat-sifat kata nama itu. Okey. Seterusnya kita lihat maf'ulun bih dari sudut idmar, iaitu dari sudut kata ganti nama. Kata ganti nama, sekiranya kita lihat dari sudut kata ganti nama, dia berbeza dengan kata isim zahir tadi. Dia berbeza, iaitu pola ayatnya fa'il, maf'ulun bih berada di tengah-tengah dan selepasnya adalah fa'il. Dia beza. Tadi fa'il, fa'il, maf'ulun bih. Okey. Sekarang fa'il, maf'ulun bih, fa'il. Oh, dia terbalik Ustaz. Ya, dia berada di tengah. Sebab apa? Kita clear di sini ya. Kita tengok di sini contoh yang ada di sini. Kita ambil contoh pertama, salah satu 3 ayat ni kan. Sa'adani Muhammadun. Sa'adani Muhammadun. Yang merah ini adalah maf'ulun bih, berada di tengah-tengah, iaitu maksudnya Muhammad telah menolongku, telah menolong saya. Kata ganti diri di sini adalah saya. Jadi sekiranya maf'ulun bih ataupun objek yang ditolong ni, sekarang ni saya ditolong, objek yang diperlakukan ini adalah kata ganti diri. Jadi kita kena letakkan dia di tengah, apit antara fa'il dengan fa'il. Sa'adani Muhammad. Muhammad telah menolong saya. Dia tidak lagi saya di belakang ni. Pola yang berbeza dengan isim zahir tadi. Jadi begitu juga dengan kedua contoh-contoh yang didatangkan ini. Ini contoh ana, ini contoh nahnu, itu kamu, saya, kami, kamu, mereka. Begitu juga allamahum al-ustaz. Ustaz itu telah mengajar mereka. Jadi mereka itu kata ganti diri, home berada di tengah juga. Jadi semua ini kita melihat kepada kata ganti diri, sama ada kata ganti diri itu pertama, kedua atau ketiga. Semuanya pola kita datang ke tengah. Diapit oleh fa'il dan fa'il. Okey, baik Ustaz, sebelum saya nak tanya soalan kedua, saya nak tanya dahulu kepada murid-murid kita di talian. Setakat ni faham ataupun tak? Kalau faham, tunjukkan good. Gitu. Mungkin ada soalan. Mungkin ada soalan nak tanya kepada Ustaz, silakan. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada ya? Okey, baik. Kalau tak ada, saya nak tanya Ustaz tentang, kita dah belajar tentang pola susunan ayat. Bagaimana pula dengan i'rab maf'ulun bih Ustaz? Okey. Sekarang kita lihat yang seterusnya, kita lihat i'rab dia. Hakim tahu pasal i'rab. Belajar sekolah dulu ya kan? Ya, Ustaz. Okey, i'rab ni kalau kita lihat apa maksud i'rab? Mungkin tertanya, i'rab ni apa? Ya, betul Ustaz. Kan? I'rab adalah kita menganalisis sesuatu perkataan tersebut. Okey, tengok perubahan dia. Kan i'rab datang daripada perkataan araba, berubah-ubah kan? Kita tengok perubahan yang berlaku. Baik. I'rab maf'ulun bih ada 4. I'rab maf'ulun bih mansub. Satu je. 4 ini alamat dia. Okey. 4 ni alamat dia, mansub ya. Mansub ni kategori yang selalu kita dapat tahu, mansub, marfu', pernah dengar kan? Mabni. Jadi maf'ulun bih ini dia memang wajib mansub. Macam mana pun kita katakan i'rab maf'ulun bih satu saja, iaitu mansub. Cuma yang dibahagikan 4 ini macam mana? Ini adalah alamat, tanda i'rab dia. Apakah tanda perubahan yang ada dalam bila dia berada di tempat maf'ulun bih? Tanda-tanda perubahan dia apa? Dengan lainnya disebut sebagai alamatul i'rab, tanda-tanda perubahan. Ada 4 ni ciri-ciri tanda-tanda perubahan yang bagi setiap kata nama yang berada di tempat maf'ulun bih, khususnya untuk isim zahir. Ini untuk isim zahir lah. Okey. Baik, yang pertama bil fathah, dengan disebut maf'ulun bih mansub bil fathah. Kemudian yang kedua bil kasrah. Okey, maf'ulun bih mansub bil kasrah. Yang ketiga maf'ulun bih mansub bil alif.
dan maf'ulun bih mansub bil ya. Dia ada keempat-empat ini. Jadi kita akan lihat satu persatu yang manakah bil fathah, bil kasrah, bil alif, bil ya. Okey. Baik. Kita lihat yang pertama, i'rab maf'ulun bih mansub bil fathah. Okey, mansub bil fathah ada dua kategori jenis isim zahir, iaitu yang jenis isim zahir mufrad dan satu lagi isim zahir jamak taksir. Okey, mufrad ataupun jamak taksir. Mungkin pelajar murid-murid yang bersama dengan kita hari ini, kita lihat mufrad, mereka tahu mufrad ni macam mana, ada pembahagian berapa, muzakkar, muannas kan. Ni datangkan contoh. Okey, muzakkar dan muannas. Sebagai contoh ya, Fataha Salahuddin al-baba. Okay. Salahuddin telah membuka pintu. Jadi objek itu adalah pintu kan? Dan dia adalah dibuka. Jadi al-bab kata nama isim zahir yang tunggal mufrad dan dia adalah mansub bil fathah. Dengan kata lain, kita tengok tanda dia lah. Fathah kat sini. Okey. Semua ni kita ada tengok tanda fathah di huruf akhir. Fathah ni Ustaz baris atas lah ya? Baris atas. Ya, betul. Dia berada di baris atas sekali. Okey. Kemudian yang kedua, contoh rakiba al-waladu ad-darrajata. Okey. Kanak-kanak itu telah memandu, telah membonceng basikal. Basikal adalah objek yang dibonceng. Jadi dia namanya maf'ulun bih kan? Jadi ia kalau sekiranya dia tunggal, sama ada di muannas, dia berada di tempat mufrad, jadi dia adalah mansub bil fathah. Mansub bil fathah. Yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir iaitu sebagai contoh, ghadaba al-muallimu at-tullaba. Guru itu telah marah kepada pelajar-pelajar. Jadi pelajar-pelajar itu objek yang mereka ni dimarah. Mangsa kena marah. Dan jamak taksir juga isim yang mansub, sekiranya jamak taksir dia mansub bil fathah. Dan begitu yang terakhir, nasaha al-abu al-aulada, bapa itu menasihati anak-anak. Jadi anak-anak itu adalah isim zahir dan dia adalah jamak taksir mansub bil fathah. Okey, baik Ustaz, kita dah belajar tentang pola susunan ayat, ada fi'il, ada fa'il dan juga maf'ulun bih, dan kita juga dah jelas tentang yang i'rab maf'ulun bih ini wajib dengan mansub, dan mansub ada 4 alamat, iaitu pertama bil fathah, yang kedua bil kasrah, yang ketiga bil ya, dan yang keempat bil alif. Baiklah, banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Ustaz, tetapi Ustaz, saya nak minta izin untuk berehat seketika. Boleh ke? Boleh. Okey, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Ustaz Amin Taufik bin Muhammad Irfa'in, guru mata pelajaran LAM dari Sekolah Agama Menengah Hulu Langat, Selangor. Baiklah Ustaz, tadi kita dah belajar dah tentang alamat apa itu i'rab itu, iaitu dengan fathah. Sekarang Ustaz, bagaimana pula dengan kasrah? Ya, baik. Kita lihat pula mansub dengan kasrah. Okey. Mansub maf'ulun bih yang mansubnya dengan kasrah. Baik. Maf'ulun bih yang mansub dengan kasrah hanya ada satu jenis saja. Okey, kata nama dia ada satu, iaitu jamak muannas salim. Mungkin Ustaz nak tanya murid-murid yang ada dengan kita pada hari ini. Boleh Ustaz, silakan. Apakah yang kamu faham berkenaan dengan jamak muannas salim? Apa itu jamak muannas salim? Okey, siapa yang nak bantu saya? Okey, silakan. Okey, dekatkan mic dengan mulut Okey, silakan. Jamak muannas salim ni jamak yang jamak untuk perempuan. Jamak untuk perempuan. Okey. Betul ke Ustaz? Betul. Okey, tahniah ya Naufal, ahsanta. Jamak muannas salim adalah kata nama jamak. Bahasa Melayu pun kita guna kata nama jamak. Kita sebut juga jamak, dipinjamkan daripada bahasa Arab. Jamak.
Okey, kata nama jamak ataupun kalau dalam bahasa Inggeris sebut plural. Kata nama jamak yang mana kata jamak itu dikhaskan untuk yang perempuan, muannas. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada 4 ayat yang didatangkan ini, yang dimerahkan ini adalah semua kata nama isim zahir yang kategorinya adalah jamak muannas salim. Baik, kita lihat setiap jamak muannas salim adalah mansub bil kasrah yang ada baris di bawah. Sebagai contoh, darasa at-tullabu al-qiraati. Pelajar-pelajar telah mempelajari bacaan. Bacaan-bacaan. Qiraat, bacaan-bacaan. Jadi bacaan-bacaan itu adalah kategori jamak muannas salim. Jamak muannas salim sedia maklum, pelajar-pelajar murid-murid yang belajar lam sekarang ini telah mempelajari jamak muannas salim di tingkatan 3 dahulu. Bagaimana ingin mengenali kata nama jamak muannas salim? Kata nama muannas salim adalah dengan ada alif ta di hujung kata nama tersebut. Kalau kita lihat semua ada alif ta. Semua ada alif ta. Jadi itu antara salah satu tanda dia merupakan kata jamak muannas salim. Kata nama jamak muannas salim. Baik. Untuk kategori kata nama jamak muannas salim semuanya mansub bil kasrah. Dia tidak ada mansub bil fathah, dia mansub bil kasrah. Contoh yang kedua, ihtarama Yusuf al-muallimat. Yusuf telah menghormati guru-guru perempuan. Jadi guru-guru perempuan itu adalah objek yang dihormati, orang yang dihormati. Jadi merupakan maf'ulun bih. Jadi bila berada di tempat maf'ulun bih, al-muallimat perlu berbaris Bawah Ustaz. Bawah. Di mana huruf mana yang baris bawah Hakim? Huruf ta Ustaz. Ta, betul. Iaitu kita mengambil kira di huruf yang paling akhir dalam sudut i'rabnya. Paling akhir, al-muallimati. Kalau kita tengok dulu, kalau ataupun pernah baca mana-mana artikel atau dalam Al-Quran sendiri, kita akan berjumpa jamak muannas salim bacaan tu, iaitu dengan baris depan ataupun dhammah. Pada jamak muannas salim, al-muallimatu, tapi kini al-muallimati kerana dia berada di situasi ataupun berada di tempat maf'ulun bih. Okey, mudah ya. Okey, kita berpindah selain daripada itu, kita yang keempat, tanda-tanda i'rab yang ketiga tadi fathah, kasrah, dan yang ketiga adalah bil alif. Bil alif, iaitu dengan huruf alif. Tadi kita tengok baris. Bil fathah, iaitu baris atas. Bil kasrah, baris bawah. Sekarang dengan alif pula. Baik. Dengan alif, kategorinya ialah untuk asma' khamsah. Kata nama yang khamsah berapa? 5. Khamsah tu 5 kan? Okey. Mungkin murid yang ada di dalam ni, kita tanya asma' khamsah. Sekarang ni ada 4. Ingat ke tak lagi yang kata-kata nama 5 tu apa? Siapa boleh sebutkan kata nama 5 asma' khamsah di sini? Okey, man turid irfa' yadai. Man turid an tajib hazil as'ilah. Okey. Hazal soal asma' khamsah. Uzkur asma' khamsah. Okey, tafaddal. Dekatkan mic dengan mulut Abu, akhu, zu, fuhamu. Ahsanta. Sahih ya Ustaz? Sahih. Tamam. Kalau kita tengok kat sini 4. Tambah lagi 1. Hamu. Tak ada kat sinilah, tak datangkan contoh ayat. Hamu. Okey, jadi dia asma' khamsah. Kata nama yang 5 ini di i'rab sekiranya mereka berada di dalam ayat, berada di tempat maf'ulun bih, mereka di i'rab sebagai maf'ulun bih mansub bil alif. Mana alifnya? Ini alif di sini. Abahu, safaha aliyu abahu, daraba ar-rajulu akhahu. Abahu ayahnya kan? Daraba ar-rajulu akhahu, lelaki itu memukul pukul manja lah sini ya. Pukul manja adiknya untuk mengajar kan. Jadi ataupun bergurau senda kita kata kat sini. Akhahu.
dia bil alif. Kerana apa dikatakan bil alif? Kerana ketika dia berada, kadang-kadang dia bukan akha, dia sebut akhi, akhu. Jadi perubahan di situ kita lihat. Tanda perubahan ketika mana akha ini berada di tempat lain, di tempat fa'il sebagai contoh marfu', dia menjadi akhu. Ataupun berada di tempat majrur sebagai contoh, dia jadi akhi. Jadi tanda-tanda perubahan ini kita katakan dia berubah dengan alif. Dia berubah dengan alif. Tanda perubahan dia pada huruf alif ketika masuk. Okey, Ustaz, itu alamat bil alif, tanda dengan alif. Bagaimana pula dengan ya, Ustaz? Okey. Kita tengok pula dengan yang terakhir, ya kan? Dia ada dua huruf, alif dan ya untuk masuk maf'ulun bih. Ya. Okey, yang terakhir iaitu ya. Ya, untuk ya kata nama isim yang zahir yang menjadi maf'ulun bih adalah kategori musanna, dan lagi satu adalah kategori jamak muzakkar salim. Tadi jamak muannas salim. Muannas salim. Sekarang jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim musanna. Musanna adalah untuk kata nama yang bermaksud dua. Iaitu dua lah. Kalau jamak, kita sedia maklum dia adalah kata jamak. Jadi kata jamak yang muzakkar salim tadi muannas untuk perempuan, muzakkar untuk lelaki. Maknanya perkataan itu dinilai dari sudut muzakkar atau muannasnya. Okey. Baik, kita lihat yang musanna dulu, iaitu untuk dua. Qata'tu syajarataini. Saya telah potong dua pokok. Dua pokok Baik, dua pokok di sini disebut syajarataini bil ya. Oleh kerana syajarah ini berada di tempat maf'ulun bih, dan maf'ulun bih itu adalah mansub, dan bila mana asalnya syajarotani bil alif ketika bukan mansub, dia marfu' marfu' syajarotani. Tetapi bila dia duduk dalam ayat menjadi maf'ulun bih, objek yang dipotong, jadi dia akan mansub bil ya. Ditukarkan alif kepada ya. Dan yang ketiga, kita lihat contoh bagi kata jamak muzakkar salim. Sebagai contoh, ihtarama at-tullab al-muallimina. Pelajar-pelajar itu telah menghormati guru-gurunya. Okey, al-muallimin, guru-guru yang dihormati. Jadi dia berada di tempat maf'ulun bih. Okey, dan kita lihat di sini bil ya oleh kerana dia adalah kata jamak muzakkar salim. Bil ya. Asal kalau tidak al-muallimuna, itukah kalau hakim perasan, ya, betul, kita ada sebut muslimun muslimat, ataupun kadang-kadang kita sebut muslimin muslimat. Betul. Muslimin dengan muslimun adalah makna yang sama, tetapi dari sudut alamat i'rab yang berbeza. Muslimuna adalah untuk marfu' bil waw, muslimina adalah untuk mansub bil ya atau majrur bil ya. Okey, baik Ustaz. Jadi kita dah belajar tentang bil kasrah, iaitu jamak muannas salim, bil alif iaitu asmaul khamsah, dan juga bil ya iaitu ada dua, mustanna dan juga jamak muzakkar salim. Beza dia, kalau jamak muzakkar salim untuk lelaki ya Ustaz, Betul. dan jamak muannas salim untuk perempuan, dan banyak lagi yang ingin kita dengar penjelasan daripada Ustaz. Tapi Ustaz, macam biasa saya nak minta izin untuk rehat seketika, boleh ke? Boleh. Okey, jadi kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Amin Taufik bin Muhammad Irfa'in, guru mata pelajaran LAM dari Sekolah Agama Menengah Hulu Langat Selangor, dan juga adik-adik kita, murid-murid kita di talian, iaitu kita ada adik Hafnan, adik Amirul, adik Lokman, adik Najiha, adik Naufal dan adik Ifah yang masing-masing cantik-cantik dan handsome belaka. Jangan cakap abang tak payung Baik. Baiklah Ustaz. Saya difahamkan ada soalan Betul. Okey, jadi adakah murid-murid di talian dah bersedia? Kalau dah bersedia, tunjuk sikit. Minta duit.
Tunjuk sikit. Itu dia. Okey, baik Ustaz. Mereka pun dah bersedia. Ya. Silakan Ustaz. Okey. Marilah, tak sempurna kalau belajar tak ada soalan. Ya, kan? betul Ustaz. Jadi peperiksaan ni, itulah gunanya peperiksaan. Ini menilai kefahaman murid-murid. Jadi kita lihat kepada soalan. Soalan yang menjurus kepada peperiksaan. Ayyin al-maf'ul fil jumalil atiyah. Tentukan maf'ulun bih dalam ayat-ayat yang berikut. Okey. Dari 1 hingga 5 mungkin kita minta murid-murid yang berada dengan kita sini untuk menjawab soalan 1 hingga 5. Boleh Ustaz, silakan. Okay, silakan. Okay. Man turid? Okay, siapa yang nak jawab soalan? Sila angkat tangan. Luqman. Okey, Luqman, tafaddal. Tafaddal ya Luqman. السؤال الأول السؤال الأول تفضل. تبادل الرؤيا مفعول به dia الرؤيا. Ahsanta ya Luqman. Ar-ra'ya maf'ulun bih. Jadi Luqman perlu menulis jawapan di tempat yang disediakan. Okey. Baru dapat markah tersebut. Jangan bulat ya. Jangan bulat, tulis. Jangan bulat. Kita kena tulis di tempat kosong yang disediakan dalam peperiksaan. Dia bagi ruang. Okey, ahsanta ya Luqman. As-su'al sani. Man yurid? Ayyujib. Okey, siapa yang nak? Sila angkat tangan. Okey, silakan. Ifah, tafaddali. Bana al-quruna al-masjidaini. Maf'ulun bih al-masjidaini. Al-masjidaini. Ahsanti. Al-masjidaini. Sahih. Mumtazah. Baik, as-su'alus salis. Okay, Tafaddal ya Najihah. Tafaddali. Okey. Soal salis. Tadammara al-harbul ahliyati al-bilada. Maf'ulun bihnya al-bilada. Ahsanti, mumtazah. Al-bilada. Dia orang tengok pola senang kan? Bila kita check fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Okey, tafaddal man yurid ayuji as-su'al ar-rabi'. Okey, man turid? Irfa' yadai. Afnan. Okey, Afnan, tafaddal ya Afnan. Nadani Muhammadun fa'ajabathu. Maf'ulun bihnya ialah huruf ya itu. Okey, dhamir ana. Dhamir ana. Okey, nadani Muhammad fa'ajabtuhu. Okey. Okey, mumtaz ya Afnan. Ahsanta. As-su'al khamis. Naufal. Tafaddal. Okey, tafaddal, Naufal. Akrama za khalqi. Okey. Za tu maf'ul bih. Ahsanta, mumtaz. Mereka dah faham dah ni. Okey, cemerlang. Baik. Nantaqil ila as-su'al at-tali. Ij'al al-kalimatan maf'ulan bih fi jumalin mufidatin. Okey. Boleh tak? Seorang kita ambil lah perkataan an-najihuna. Ambil satu je. Okey. Man yurid ayuji. Najiha boleh? Dan nama Najiha? Kan? Sama pula. Boleh Tafaddali. Ustaz. Okey. Okey. Untuk ayat najihun tu Ya, na'am. Ra'aitu an-najihin fil qa'ati. Mumtazah. Ra'aitu an-najihina. Kita tukarkan waw kepada ya. Najihina fil qa'ah ya. Fil qa'ah najihah. Ya, betul Ustaz. Mumtazah. Okey. Dah faham dah insya-Allah. Okey, selesai kita untuk latihan maf'ulun bih. Okey, baik Ustaz. Saya tengok di sini ada slide iaitu naibul fa'il. Sahih. Apa kaitan dia dengan fa'il? Macam adakah sama ataupun dia lain dengan fa'il itu sendiri Ustaz? Okey. Naibul fa'il ni keistimewaan dia maf'ulun bih naik pangkat menjadi naibul fa'il. Kita kata istilah menggantikan tempat fa'il ketika ketiadaan fa'il. Tak ada pelaku ni. Okey, kita teruskan ya. Boleh Ustaz. Baik. Soalan yang cantik daripada Hakim iaitu apakah itu naib fa'il? Naib fa'il ni ya murid-murid di luar dan di dalam talian, dia adalah kita tengok naib, perkataan naib itu macam seolah timbalan kan? Timbalan kalau kita kata timbalan ketua kelas naib kan? Naib ketua kelas.
Jadi begitu juga dengan naib fa'il. Asalnya dia adalah maf'ulun bih yang mana dinaikkan pangkat menjadi berada di tempat fa'il tetapi tidak menjadi fa'il secara total. Jadi dia nama pengganti fa'il. Jadi segala proses kerjanya dari sudut alamat i'rab dan sebagainya, hukum dia sendiri pun daripada mansub dia berubah menjadi marfu', mengambil tugas segala tugas kerja fa'il. Tapi dia bukan jati diri dia sebagai fa'il lah. Macam kita naik pangkat, kita kena tukar fail, ambil fail tempat orang yang kita buat kerja kan. Begitulah di sini. Baik, kita tengok contoh ya. Di sini mungkin kita tengok contoh ayat ya. Mungkin orang tanya, kenapa fa'il pergi mana tiba-tiba kan? Betul Ustaz. Baik, kita tengok contoh ayat dia. Qara'a Muhammadun al-kitaba. Ini adalah kalau kita tengok pola ayat dia, ini kata kerja, fa'il. Dan ini adalah fa'il, kata nama pelaku perbuatan yang membaca. Qara'a membaca, Muhammad adalah orang yang membaca dan al-kitaba adalah objek yang dibaca dan ini adalah maf'ulun bihnya. Asalnya ini adalah maf'ulun bih. Sekarang ini isunya fa'ilnya tidak ada. Kenapa boleh tak ada dibuang? Bagi contoh, Muhammad gugur pergi, mungkinlah kerana dia dah diketahui. Kita tahu siapa yang baca bukunya, kita nak bagi tahu dekat orang tu adalah yang dibaca, buku yang dibaca itu kita dah tahu adalah Muhammad. Okey, ada beberapa faktor yang telah dipelajari kenapa digugurkan Muhammad itu. Kerana mungkin antaranya dah sedia maklum. Jadi, perubahan di sini adalah ada dua proses kerja. Yang pertama, maf'ulun bih ini berubah. Dia berada di tempat fa'il. Sekarang situasi tempat ini yang tempat fa'il Muhammad dibuang ni berpindah duduk di sini dan asal di sini kitaba menjadi kitabu. Kerana fa'il itu adalah marfu', ya. Jadi maf'ulun bih itu pun berada di tempat naibul fa'il. Jadi tak habis lagi proses kerja dia. Fa'il ini pun turut terjejas daripada asalnya ialah qara'a dan menjadi quri'a. Murid-murid yang ada di talian dengan murid-murid yang berada di rumah, khususnya di tingkatan 4 dan tingkatan 5, mereka telah mempelajari pembelajaran penukaran fi'il ini yang dinamakan sebagai bina majhul dan bina maklum di tingkatan 3 dahulu. Kena recall baliklah kan. Baik, inilah barulah dijadikan sebagai ini dikatakan naibul fa'il. Baik, kita lihat i'rab naib fa'il. I'rab naib fa'il, nama pun naib fa'il yang asalnya maf'ulun bih yang mansub, mengambil tempat di tempat fa'il, jadi segala proses kerja, fa'il tugasannya diambil seketika. Jadi dia prosesnya marfu'. Sama hukum i'rab dia marfu', alamat dia bil dhammah, bil alif, bil waw. Ketiga-tiga ini. Kita pun tadi kita dah tengok kalau mansub untuk maf'ulun bih ada 4. Ini ada 3. Bil dhammah di huruf baris akhirnya adalah dhammah dan alif untuk musanna dan waw untuk jamak muzakkar salim. Okey. Di sini pelajar-pelajar kita mungkin boleh tengok latihan terus. Kita dah tahu kata nama isim zahir yang macam mana bil dhammah, bil alif dan bil waw. Kita lihat pada soalan. Okey? Boleh? Boleh Ustaz. Okey. Soalan ayyin naibal fa'il fil jumalil atiyah. Okey. 1 hingga 5. Mungkin Ustaz akan jemput seorang Afnan. Tafadhal ya Afnan. Boleh Afnan? As-su'alul awal. Okey, tuhawil ya Afnan. As-su'alul awal bunya al-qasru 'alal jabal. Okey, manakah naib fa'il di sini? Al-qasru. Al-qasru. Betul Ustaz. Ahsanta, mumtaz. Terus. Mungkin Afnan boleh jawab semua Ustaz. Ya. Okay, tafadhal Afnan. Yang kedua, Ursilat al-musa'adatu ilal qudsi. Naibul fa'ilnya al-musa'adatu. Al-musa'adat. Ahsanta. Yang ketiga, Ussisat al-madrasatani fil madinati. Naibul fa'ilnya al-madrasatani. Mumtaz. Okey. As-su'alul rabi'. Ukhrija al-Falistiniyuna min diyarihim. Naibul fa'ilnya al-Falistiniyuna. Mumtaz. As-su'al al-akhir. Turfa'u al-yadani inda du'ai.
naibul fa'ilnya al-yadani. Mumtaz. Okey. 5 Baiklah, Ustaz. markah dapat di sini, full mark. Penuh, Ustaz, Ya, betul. Okey, baiklah Ustaz, kita dah belajar tentang iaitu i'rab naibul fa'il, marfu' bil dhammah, marfu' bil waw dan marfu' bil alif. Terima kasih kepada Ustaz kerana sudi bersama dengan kita semua pada petang ini dan juga murid-murid di talian. Teruskan menonton Didik TV bersama dengan sahabat saya Afiq Sazwan selepas ini untuk topik ataupun mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.